Shalom kepada semua yang bersama kami di dalam kebaktian online hari ini. Kalau anda menonton secara live, anda boleh type di dalam ruang komen apa breakfast kalian hari ini. Mungkin laksa, mungkin kolomi, sesuka hati. Kami sangat bersyukur pada Tuhan kerana kalian dapat bersama dan kami percaya anda akan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selama 7 minggu, kita sudah melalui siri tak terhalang yang dipetik dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul sebenarnya adalah kisah yang sangat penting kerana kita dapat mempelajari bagaimana gereja Yesus Kristus dimulai melalui rasul-rasul dan umat-umat Yesus di Yerusalem sampai ke seluruh pelosok dunia pada waktu itu. Apa yang rasul-rasul dan umat-umat Yesus hadapi pada ketika itu boleh menjadi pedoman bagi kita hari ini kerana ada banyak pengalaman dan cabaran yang gereja kita hadapi di masa sekarang serupa dengan pengalaman dan cabaran yang mereka hadapi pada sekitar itu. Oleh itu, pada hari ini gereja kita juga berkembang di seluruh dunia dari Kuching ke Australia ke Eropah, Afrika ke Amerika dan sampai ke Jepun dan China. Apakah sikap yang ada pada umat Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang dapat kita perhatikan dan pelajari di siri tak terhalang ini sampai mereka terus bersemangat melakukan amanat agung Yesus? Pada hari ini, kita akan lihat melalui firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 ke 31. Kerana masa kita hanya bacakan ayat 28 ke 31. Kalian dapat membaca keseluruhan pasal 28 dalam waktu sendiri. Amin. Mari kita baca. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28 sampai 31. Sebab itu kamu harus tahu bahawa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan seterusnya Paulus berkata demikian. Pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, yang menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk hari ini. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu dan segala jiwa kami dengan kata-kata rema-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Daripada Kisah Para Rasul pasal 25 sampai 28, kita memerhatikan Paulus melalui hidup yang penuh dengan cabaran. Dia telah dibelasah, dituduh, dipenjarakan, dibawa ke Roma di mana kapal dinaikinya tenggelam, serta nyawanya diancam kerana mereka ingin membunuhnya. Tetapi dalam segala keadaan, kita dapat melihat bahawa Paulus telah menjadikan kehidupannya sebagai contoh yang baik kepada mereka yang menyiksanya. Paulus bukan hanya menyelamatkan mereka yang bersama dengan dia, tetapi dia merelakan diri untuk menolong mereka yang menyiksanya. Suatu ketika, setelah mereka menyaksikan mukjizat yang berlaku, mereka pun menganggapkan Paulus sebagai seorang dewa. Tetapi kita tahu semua yang berlaku ke atas Paulus bukan kerana kebolehan Paulus sendiri, tetapi Tuhan yang bekerja agar gereja Tuhan berkembang melaluinya. Hari ini saya yakin seperti Paulus, Tuhan ingin kita berteruskan pergerakan gerejanya di dalam kehidupan kita. Pergerakan gereja Kisah Para Rasul hari ini bermula apabila kita mengenal identiti kita sebagai gereja Tuhan. Oleh itu, mari kita melihat identiti yang
perlu kita miliki sebagai gereja Tuhan yang bergerak. Saudara-saudari, hidup kita haruslah menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Percakapan kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita adalah kesaksian akan kasih Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Oleh itu, adalah sangat penting untuk kita selalu mengingatkan bahawa kita adalah gereja Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Yesus, supaya melalui hidup kita mereka mengenal kasih Yesus. Saya pernah mendengar tentang seorang gadis Kristian yang bekerja di sebuah syarikat di mana majikan dan rakan sekerja dia bukan Kristian. Ada satu hari, gadis itu berasa sangat gembira memberitakan kepada pastornya bahawa dia sangat senang kerana mendapat tawaran kerja di syarikat yang baru di mana rakan sekerjanya semua adalah Kristian termasuk majikan. Tetapi sebaliknya, pastornya menyarankan kepada gadis itu untuk tetap bekerja di syarikat yang lama kerana gadis itu seperti satu jambatan bagi rakan-rakan sekerja dan majikannya untuk mengenal Kristus. Dan itu membuka pemikirannya bahawa dia dapat menuntun rakan-rakan sekerjanya kepada Yesus. Anda adalah sebahagian gereja Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus terdiri daripada semua jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus dan dibaptiskan Roh Kudus. Anda adalah bait Tuhan di mana pergerakan kerajaan Tuhan bermula di hidup Anda. Oleh itu, Paulus mengatakan di 1 Korintius 3, 16-17, begini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Amin. Paulus mengingatkan kepada kita untuk hidup saleh dan kudus seperti bait Tuhan yang saleh dan kudus. Oleh itu, apabila musuh-musuh Paulus melihat kehidupan Paulus, mereka akan merasa segan dengan perbuatan mereka sendiri dan mereka akan bertobat dan menerima Yesus. Apabila seorang mengasihi Yesus, dia akan taat kepada kehendak Yesus kerana kasih kepada Yesus dapat disaksikan melalui kasih kita kepada orang di keliling kita. Bayangkanlah jika saya memandu kereta dengan laju di jalan raya dan memotong jalan di depan kereta dengan mengejut tanpa signal. Saya pasti banyak pemandu di jalan raya akan rasa marah terhadap saya. Dan bayangkanlah pada hari Ahad, salah seorang pemandu nampak saya berkhotbah di FB Live tentang kasih Tuhan. Kamu rasa apakah yang akan dikatakan oleh orang tersebut? Saya yakin mereka akan mengatakan, orang Kristian adalah hipokrit dan tidak dapat dipercaya. Dan mereka tentu akan menolak apa saja kongsian tentang kasih Yesus. Betul kan? Oleh itu, Paulus mengatakan di 1 Korintius 13, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat dan aku mengetahui segala rahsia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Amin. Percakapan kita, kelakuan kita dan pemikiran kita adalah sangat penting dimanapun kita berada. Dan kadang-kadang kita mungkin tersilap dan melakukan kesalahan. Ingat bahawa Tuhan kita baik dan apa yang harus kita lakukan adalah bertobat dan mengizinkan Tuhan untuk menegur dan mengubahkan sikap dan perbuatan kita yang tidak benar. Pada hari ini, saya ingin mengatakan, Anda adalah gereja Yesus Kristus. Ya? Saya ingin mencabar kita untuk bermula pada hari ini untuk mengekalkan
kesalehan dalam kehidupan kita supaya baik Tuhan di dalam hidup kita tidak tercemar. Bagi para pemimpin di gereja pengharapan, biar saya katakan, anda adalah gereja Yesus Kristus. Dan sebagai jemaat Tuhan, tak kira pekerja, pelajar atau ibu bapa dan sebagai seorang anak, anda adalah gereja Yesus Kristus. Boleh kamu type di ruang komen, saya adalah gereja Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya nak ingatkan bahawa hidup saleh dan suci tidak dapat dicapai secara rawalan, tetapi ia harus dimulai dari hati kita, iaitu apabila kita bertekad untuk mendekati dengan Tuhan. Oleh itu, Yesus telah mengatakan dia akan membantu kita untuk hidup benar dengan mengantarkan Roh Kudus kepada kita. Dan itu membawa kita kepada poin yang kedua. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sikap yang kedua untuk pergerakan gereja Kisah Para Rasul hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Paulus dapat mengharungi segala cabaran, bukan kerana Paulus adalah seorang yang luar biasa, tetapi kerana kuasa Roh Kudus yang ada pada dia. Di Kisah Para Rasul 9, Paulus telah dibaptiskan Roh Kudus oleh Ananias yang mengatakan sebegini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saudara-saudari, sebelum Paulus dapat melakukan pekerjaan yang besar dengan kuasa Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa di dalam kepribadian Paulus terlebih dahulu. Apabila Roh Kudus tinggal di hati Paulus, dia akan memulai pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup Paulus. Contohnya, sebelum Paulus menerima Roh Kudus, dia adalah seorang Farisi yang sombong, angkuh, tidak bersimpati, dan dikatakan sebagai seorang Yahudi yang lebih antara orang Yahudi. Tetapi, selepas Roh Kudus bekerja di dalam hidup dia, kepribadian Paulus berubah 180 darjah kepada seorang yang lembut, bersimpati, dan penuh dengan kasih. Kerana itu, saudara-saudari, kuasa Roh Kudus akan memulakan pekerjaannya di dalam hati kita terlebih dahulu. Banyak saudara-saudara di gereja pengharapan dapat memberi kesaksian bahawa kepribadian dan sikap mereka telah diubah oleh Tuhan dan hidup mereka dipenuhi dan bertambah dengan baik. Setelah Paulus menerima Roh Kudus, Paulus mulai melayani Tuhan dan banyak mujizat terjadi bersama dia dipimpin serta dilindungi Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 4, kita membacakan Paulus dipatuk ulah. Walaupun begitu, dia tidak keracunan kerana kuasa Roh Kudus melindungi Paulus. Di ayat 8, kuasa Roh Kudus bekerja melalui Paulus dengan menyembuh bapa Gubernur Publius yang sakit demam. Pada hari ini, saya dapat menyatakan dengan keyakinan bahawa Roh Kudus akan berserta dengan kita semua apabila kita mentaati Tuhan yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Saya masih ingat beberapa bulan selepas saya menerima Roh Kudus, seorang pakcik yang kami panggil Uncle Joe mengajak saya berdoa untuk seorang saudari yang mengalami masalah insomnia, iaitu penyakit tidak dapat tidur. Tetapi pada saat kami mulai berdoa dalam roh, saudari itu menjadi lemah dan rebah. Dan apabila Uncle Joe menyuruh dia
menyebut nama Yesus, saudari itu enggan dan menjerit dan meronta-ronta seperti teringin dilepaskan. Tetapi apabila kami berhenti berdoa roh, saudari itu menjadi sedar seperti biasa dan tidak teringat apa yang berlaku. Hairan kan? Keadaan ini berlanjutan beberapa jam dan pada saat itu hati saya berdebar-debar kerana saya tahu saudari itu dirasuki roh yang jahat. Tetapi saya merasa ada suatu kuasa melindungi kami. Akhirnya, selepas sekian lama kami berdoa, saudari itu rela menyebut nama Yesus. Puji Tuhan. Dan pada saat roh jahat keluar daripadanya, amin, dia menjadi tenang dan dia merasakan damai. Dan dia juga rela menjerahkan jimat kepada kami untuk dibakar. Praise God. Saudari-saudara, kuasa Roh Kudus adalah nyata dalam hidup kita. Oleh itu, janganlah kita takut akan kuasa-kuasa roh jahat dan juga keadaan di keliling kita. Amin. Mintalah pada Tuhan dan dengan pimpinan Roh Kudus, saya pasti dapat dilepaskan dari belenggu dan pengaruh yang jahat. Sampai ke hari ini, saya telah banyak sekali menyaksikan pelepasan roh jahat, penyembuhan dan mujizat-mujizat melalui Roh Kudus yang bergerak di dalam gereja. Amin. Saudara-saudari, kuasa Roh Kudus adalah nyata. Dan mungkin pada hari ini, Anda berada di dalam keadaan yang rumit dan mencabar. Mungkin Anda ingin satu penerobosan atau breakthrough dalam pekerjaan, pelajaran, keuangan atau perhubungan. Janganlah Anda berputus asa. Fokus pada Tuhan dan mintalah penerobosan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Sikap yang ketiga untuk pergerakan gereja Kisah Para Rasul hari ini ialah melalui kelakuan kita yang berpusat kepada misi Tuhan. Walaupun Paulus pergi ke Roma kerana beliau ingin berjumpa Kaiser atas tuduhan terhadap beliau, tetapi sebenarnya Paulus juga ingin menyampaikan Injil kepada orang Yahudi di Roma. Pada ayat 28 yang kita bacakan, Paulus telah sampai ke Roma dan berjumpa dengan kumpulan Yahudi untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Pada hari ini, gereja Tuhan harus berpusat kepada misi Tuhan, iaitu amanat agung Tuhan. Di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman." Amin. Apabila kita melayani Tuhan dengan melakukan amanat agung, Yesus mengatakan bahawa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada waktu saya menyertai gereja, saya menyertai kumpulan kecil pekerja. Dan suatu soalan yang selalu timbul di antara kami adalah bagaimana seorang pekerja ada masa yang mencukupi untuk melayani Tuhan. Sebenarnya, soalan ini hanya akan timbul jika kita menganggap pelayanan hanya dapat kita lakukan pada waktu luang kita sahaja. Tetapi jika kita melihat keseluruhan hidup kita berpusat kepada misi Tuhan, maka waktu kita bekerja juga adalah waktu melayani Tuhan. Sebenarnya, dalam budaya orang Yahudi, tidak ada perbezaan di antara melayani Tuhan dan pekerjaan, kerana pekerjaan mereka adalah melayani Tuhan. Oleh itu, Paulus mengatakan di Kolose 3:23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Amin. Saya pernah mendengar kesaksian seorang saudara di gereja kita yang menjual sebuk kopi.
Dia mengatakan bisnesnya diberkati Tuhan kerana dia menganggap bisnesnya sebagai tempat misi. Setiap hari sebelum menghantar sebuk kopi, dia akan menumpang tangan ke atas sebuk kopi. Dia akan berdoa agar Tuhan akan menggunakan kopi dia untuk menyampaikan kasih Yesus. Saya tidak pasti bagaimana cara Tuhan dapat melakukan, tetapi saya pasti bahawa Tuhan yang memakai sapu tangan Petrus atau bayangan Paulus untuk menyembuh orang juga dapat memakai sebuk kopi untuk menyampaikan kasih Tuhan. Amin. Pada hari ini, Tuhan ingin kita melakukan misinya dimanapun kita berada dan dalam apapun keadaan kita. Mungkin pada hari ini kita ingin melakukan misi Tuhan di tempat kerja, tetapi anda mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Saya ingin kita bermula dengan berdoa. Pada saat kita berdoa, kuasa Tuhan akan mulai bekerja untuk menerobos tempat-tempat gelap. Berdoa kepada Tuhan untuk membuka peluang bagi kita. Amin. Melalui doa, saya pasti Tuhan akan bekerja dan membuka peluang kepada kita untuk memberitakan Injil. Mari kita melihat melalui mata Tuhan dan bertanya, dapatkah saya menjalani misi Tuhan di keluarga saya? Jawapannya adalah ya dan amin. Dapatkah saya melakukan misi di rumah panjang saya? Jawapannya adalah ya dan amin. Dapatkah saya melakukan misi Tuhan di tempat bekerja, sekolah atau di mana-mana pun saya berada? Saya pasti jawapannya adalah ya dan amin. Apabila kita bertekad untuk melakukan misi Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Sudikah anda membawa hadirat Tuhan melalui Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita mulai hari ini? Kalau kita sudi, angkatlah tangan kepada Tuhan secara act of faith, ya. Dan bersama kita berdoa dan muzik bermain. Ambil masa ini untuk katakan kepada Tuhan, pakailah kehidupan saya hari ini. Biar muzik bermain. Amin. Tuhan, terima kasih kerana Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Jadikanlah kami baik suci-Mu, Tuhan. Kami mahu hidup benar dan kudus di hadapan-Mu sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil dimanapun kami berada dengan bersandar kepada Roh Kudus. Jadilah kami gereja-Mu yang tak terhalang. Dalam nama Yesus kami katakan, amin. Terima kasih saudara-saudari kerana sudi bersama kami menonton kebaktian online. Dan jikalau anda diberkati dengan kebaktian dan firman Tuhan hari ini, bolehkah anda kongsikan dengan kawan-kawan anda? Dan kami sangat bersukacita untuk mendengar berita baik daripada anda. Sekian, terima kasih. Jumpa minggu depan.